بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mempelajari dan juga mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita nikmat kesihatan sehingga kita masih dapat bersama-sama mendengarkan ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut kita dapat menambahkan amalan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi sekalian, kita menyambung pada pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat 102, fasal. Ketahuilah bahawasanya salat yang 2 rakaat disyariatkan padanya 11 takbir, dan yang 3 rakaat menjadi 17 takbir, dan yang 4 rakaat menjadi 22 takbir. Sebab pada tiap-tiap rakaat ada 5 takbir, iaitu takbir untuk rukuk, 4 takbir untuk 2 sujud, termasuk takbir bangun daripada sujud, kemudian takbiratul ihram dan takbir bangun dari tasyahud awal. Baik, jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberitahu kepada kita tentang jumlah bilangan takbir Allahu Akbar yang kita baca dalam sembahyang kita, yang kita baca dalam solat kita sehari-hari, solat 5 waktu kita dan juga solat sunat kita. Totalnya Imam Nawawi mengatakan dalam 2 rakaat semayang ada 11 takbir. Dalam 2 rakaat punya semayang dia ada 11 takbir. Kita hitung sama-sama lah. Jadi kita tak payah nak hitung yang 3 rakaat punya, yang ke-4 rakaat tak payah hitung. Jadi kita hitung satu je. Yang 2 rakaat macam mana boleh jadi 11 takbir? Yang pertama sekali takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kemudian takbir untuk melakukan rukuk. Yang kedua, takbir yang ketiga, takbir daripada i'tidal pergi ke sujud yang pertama. Yang keempat, takbir daripada sujud yang pertama pergi kepada duduk di antara 2 sujud. Yang kelima,
takbir daripada duduk antara dua sujud pergi kepada sujud. Yang keenam, takbir daripada sujud yang kedua pergi ke rakaat yang kedua. Yang ketujuh, takbir daripada berdiri pergi kepada rukuk. Yang ke-8, takbir daripada i'tidal pergi kepada sujud yang pertama. Yang ke-9, takbir daripada sujud yang pertama pergi kepada duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, takbir di antara duduk antara dua sujud pergi kepada sujud yang kedua. Yang ke-11, takbir daripada sujud yang kedua pergi kepada tahiyat akhir. Jadi total ada berapa? Ada 11. Subhanallah. Jadi ini kita kira ni ikut kepada semayang yang 2 rakaat. Kemudian samakanlah dengan yang 3 rakaat dan yang ke-4 rakaat, sama dia punya method. Jadi dia masuk takbiratul ihram, dia masuk dengan takbir intiqal. Takbir intiqal tu bermakna takbir perpindahan. Takbir berpindah daripada satu rukun pergi kepada satu rukun. Subhanallah. Baik. Jadi itu teranglah, tak perlu untuk kita terangkan lebih detail sangat. Subhanallah. Baik. Dan ketahuilah bahawasanya semua takbir-takbir ini adalah sunat. Semua takbir-takbir ini adalah sunat jika ditinggalkannya. Apa makna sunat? Maknanya semua takbir-takbir ini selain daripada takbiratul ihram, semuanya itu adalah sunat. Selain daripada takbiratul ihram, takbirnya itu semuanya adalah, hukumnya adalah sunat. Semua takbir-takbir ini adalah sunat. Jika ditinggalkannya dengan sengaja atau terlupa, tiadalah batal solatnya dan tidak haram atasnya dan tidaklah perlu bersujud sahwi. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan semuanya adalah sunat. Bila kata sunat maknanya apa? Jika ditinggalkannya dengan sengaja, sengaja tak nak sebut. Daripada diri pergi rukuk, senyap. Pak Haji turun je. Daripada i'tidal tak tahu sujud, senyap dia, tak cakap apa-apa, kosong je. Senyap. Atau terlupa. Terlupa semayang kat rumah, ingat ni lauk nak panaskan, tiba-tiba tak tahu condong je pergi rukuk. Kaum ibu bukan kaum ibu sini lah, yang kaum ibu sebelah sengit. Subhanallah. Baik, jadi kalau ataupun dia terlupa, tiadalah batal solatnya, semayang tak batal. Tapi kita kena ingat satu perkara, bila kata semayang tak batal, bila mana kita meninggalkan satu ibadat yang disunatkan kepada kita, ke atas kita dalam sembahyang, kalau kita tak buat, bermakna semayang kita itu kurang pahalanya. Kita rugi. Orang dapat 11 kali bacaan takbir punya pahala, kita cuma dapat 1 je pasal kita cuma baca takbiratul ihram saja. Orang dapat baca doa iftitah, kita tak dapat pahala doa iftitah pasal kita malas nak baca. Jadi kita ni, kalau kita asyik main tak batal betul. Tapi masalahnya tak batal itu bermakna nak preserve kita punya semayang itu sah. Persoalannya, adakah semayang kita itu berpahala? Subhanallah. Ada orang main agau kita, alah ustaz ni sunat lah. Betul sunat. Tak ada orang cakap benda tu wajib. Tapi masalahnya, kita yang rugi. Kita yang rugi. Ini amalan-amalan sunat. Kita nak kena ingat, amalan-amalan sunat ini, dia ni menempel amalan-amalan wajib kita. Maknanya kalau ada yang lopong, yang ada kurang ikhlasnya, yang ada kurang khusyuknya, yang kurang fokusnya dalam sembahyang, yang kurang dia punya adabnya dan sebagainya, maka perkara-perkara sunat ini dia yang tampal, tempel. Tapi kalau sembahyang sunat tak ada, benda sunat tak ada, nak tampal pakai apa? Subhanallah. Jadi kita kena ingat, doesn't mean kita baca tak batal je, maknanya boleh lah ustaz, tak payah buat. Tak haram apa ustaz? Betul tak haram. Siapa cakap haram? Tak ada orang cakap haram. Orang tu tak sembahyang duha, contoh pagi ni pagi duha, dan masih waktu duha lagi. Kita ni dah sembahyang duha. Kawan kita satu tu tak sembahyang duha. Kawan kita pula cakap kita, tak apalah ni duha sunat je apa. Betul. Kalau kita yang buat sembahyang duha, siapa yang dapat manfaatnya? Kita sendiri. Siapa yang dapat dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang buat sembahyang duha, yang mengerjakan, yang meyakini dan sebagainya.
Kalau kita tinggal baca saja, alah tak apalah sunat, alah tak apalah bukan haram, sampai bila kita nak berpandukan ataupun hanya berpegang kepada benda wajib sahaja? Apakah kita yakin benda wajib kita tu 100% diterima oleh Allah? 100% berpahala? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Subhanallah. Baik. Tiada haram atasnya dan tidaklah perlu bersujud sahwi. Bila dia kata tidaklah, bila Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tidaklah perlu sujud sahwi, bukan maknanya tidak perlu, tidak boleh sujud sahwi. Kena gantikan itu lagi betul. Tidaklah boleh untuk dia melakukan sujud sahwi. Jadi dia kata sini tidak perlu sejak sujud sahwi, bukanlah tidak perlu, tapi maksudnya tidak boleh. Kerana kalau saya lihat dalam kitab bahasa Arabnya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis wala yasjudu lisahwi. Dan tidak bolehlah dia sujud untuk sujud sahwi. Dan tidaklah boleh dia melakukan sujud sahwi. Kalau dia buat juga sujud sahwi, maka batal solatnya. Kerana takbir itu bukan perkara-perkara yang menyebabkan dia itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kalau kita, alamak ustaz, tadi saya pergi rukuk, tadi saya tak takbir lah, jadi saya buat sujud sahwi, maka batal sembahyang dia. Baik-baik dia terlepas ibadat sunat satu, sembahyang semua batal. Kerana apa? Kalau dia sujud sahwi pada perkara yang tidak disunatkan sujud sahwi padanya, maka dia seolah-olah sudah menambah rukun dalam sembahyang. Sudah menambah perbuatan yang tidak berkaitan dengan sembahyang. Maka hal itu membatalkan solat. Maka hal itu membatalkan solat. Jaga baik. Ada perkara-perkara yang kita rasa, kalau kita tak sure, ustaz, saya tertinggal baca surah ketika rakaat kedua, saya kena sujud sahwi ke tidak? Kita tak sure. Saya tertinggal bacaan zikir sujud, tertinggal tak baca zikir rukuk, kena sujud sahwi ke tidak? Kalau kita rasa tak sure, maka lebih baik jangan sujud sahwi. Kerana hukum sujud sahwi itu juga adalah sunat. Hukum sujud sahwi itu isaf adalah sunat. Dia bukan wajib. Jadi kalau kita tak pasti, jangan kerana benda yang tak pasti itu kita melakukan sujud sahwi, nanti akan membatalkan solat kita. Tentang bab sujud sahwi itu kita kena belajar. Saya rasa insyaAllah kita akan sampai pada babnya. Tapi belum lagi. Subhanallah. Baik. Jadi kalau takbir tu kita terlepas, maka jangan kita melakukan sujud sahwi. Baik. Melainkan takbiratul ihram. Kalau yang tadi takbir intiqal, semuanya kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau tak sengaja, maka sembahyang kita sah, tak batal, tak haram. Melainkan takbiratul ihram. Kenapa? Kerana takbiratul ihram itu, kalau dia itu tidak melafazkan takbiratul ihram, maka tidak dikira solatnya. Tidak dikira solatnya. Bila kata tak dikira solatnya, bermakna sembahyang dia tak sah. At the first place tak consider sembahyang pun. Kerana sembahyang itu dimulakan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram tu tak ada, macam mana nak start sembahyang? Takkan tak tahu datang je, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tak tahu baca Al-Fatihah. Mak Haji aja, saya tak dengar pun takbiratul ihram, tak tahu baca surah. Saya tak perlu takbir tak wajib. Tak ada. Takbir tak ada khilaf. Semua kata wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak ada khilaf. Semuanya mengatakan adalah wajib. Wajib membaca takbiratul ihram. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf, saya tertinggal untuk membacakan fasal yang sebelum ini berkenaan dengan imam dan makmum. Jadi kita bacakan dulu sebelum kita beralih kepada tajuk yang baru. Fasal. Sunat bagi imam menjaharkan, yakni menguatkan suara ketika melafazkan bacaan takbiratul ihram dan
dan lain takbir supaya makmum mendengarnya. Ni hukumnya adalah sunat. Apa sunat dia? Sunat bagi imam. Sama ada dia imam di masjid, imam bawah blok, imam dekat sisi, imam dekat rumah, imam dekat factory, kat mana tak soal. As long as dia tu imam, maka sunat bagi imam menjaharkan suaranya. Menjaharkan suaranya bermakna apa? Bahasa kita nak faham, menyaringkan suaranya. Imam, semayang apa nak kena nyaringkan suara? Apa semayang nak jaharkan suara? Tak soal. Semayang subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, as long as dia itu imam, maka dia kena jaharkan suaranya. Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya didengar. Supaya makmum mendengarnya. Supaya makmum-makmum yang di belakangnya itu mendengarkan suara imam. Jadi kalau imam baca, Allahu Akbar. Kalau imam baca pelan-pelan, bisik-bisik, imam pergi belakang pakai telekung sudah. Habis cerita. Ya ilaha illallah. Kalau dah tahu nak suara macam gitu, tak payah jadi imam. Imam itu dia nak kena ekspreskan suaranya. Keluarkan suara. Allahu Akbar. Jadi makmum tahu. Kalau imam rukuk, makmum rukuk. Atau imam sujud, makmum sujud. Macam mana makmum kat belakang nak tahu imam dah bangun? Imam pula, Allahu Akbar. Imam, alah imam lembutnya. Ya Allah, macam nak kena ketuk kepala. Imam pula nak step lemah lembut. Salah tempat. Subhanallah. Jadi imam, kalau imam baca pelan, imam tak tahu imam dah bangun daripada sujud, makmum tak dengar, tak boleh bangun. Sedangkan makmum itu mengetahui pergerakan imam, sama ada dengan melihat imam, atau mendengar suara imam, atau mendengar suara mubaligh, orang yang menyampaikan suara imam, ataupun makmum melihat makmum yang di depannya. Ini cara 4 bagaimana nak mengetahui pergerakannya imam. Kerana mengetahui pergerakan imam itu adalah di antara syarat berjamaah. Adalah di antara syarat sembahyang berjamaah. Kalau makmum tak tahu pergerakan imam, 100% tak tahu, zero knowledge. Suara tak ada, nampak tidak, mubaligh pun senyap, makmum pun yang lain jauh daripada dia, tak nampak, tak tahu apa pergerakan imam, dia nak main agak-agak, maka tak sah. Jadi kalau imam baca pelan-pelan, mubaligh pun tak boleh dengar. Macam mana nak sampaikan suara kepada makmum? Subhanallah. Tapi imam pun agak-agaklah. Maknanya apa? Kalaulah tempat itu memang tidak ada mikrofon, maka wajar untuk dia nyaringkan suara senyaring-nyaringnya, supaya makmum kat belakang boleh dengar. Tapi kalau pakai mikrofon, imam nyaringkan suara, jaharkan suara, besok lagi seminggu masjid kena tukar speaker. Allahu Akbar, tapi kat sebenarnya ada mic. Imam sontoroyo lah macam gitu. Kena injek sikit. Dah tahu ada macam gitu, agak-agak lah, sederhana suaranya itu, subhanallah. Supaya didengarkan imam, didengarkan makmum. Makmum pula hendaklah merendahkan suaranya bertakbir, sekadar mendengarkan dirinya saja. Sekadar mendengarkan dirinya sendiri saja. Jika makmum menjaharkan suaranya atau imam merendahkan suaranya, tidaklah batal solatnya. Dia kata apa sini? Makmum pula hendaklah merendahkan suaranya bertakbir, sekadar mendengarkan dirinya sendiri sahaja. Yang makmum pula jangan pula lawan taukid. Imam itu memanglah dia pelan, makmum tak payah nak kuat pula. Melainkan kalau makmum itu adalah mubalighnya. Melainkan kalau makmum itu adalah mubalighnya. Selalunya mubaligh itu kadang-kadang Pak Bilal, kadang-kadang orang yang berada di saf yang pertengahan. Jadi makmum yang berada di belakang imam ataupun makmum yang masbuk, harap considerate dengan jemaah yang lain.
harap considerate dengan jemaah yang lain. Maknanya apa? Kalau makmum yang satu ni lambat, ni dah bukan makmum masbuk ni makmum mabuk. Kalau lepas makmum mabuk datang juga, ni makmum merbuk. Datang lambat tak apa. Cukup sekadar dia seorang saja dengar Allahu Akbar. Dah, ikut apa imam buat. Jangan pula datang bila imam tengah sujud, dia pun Allahu Akbar. Si makmum lambat ni saya sujud, makmum lain bangun. Asal dengar tadi si makmum kat belakang, suara imam baca takbir. Rupanya imam masih sujud lagi. Gara-gara siapa? Gara-gara si makmum mabuk ni. Jadi makmum disunatkan untuk tidak menjaharkan suaranya. Merendahkan suaranya. Rendah kadar apa? Kadar dia seorang sahaja dengar. Berapa kuatlah kalau di sini dengar dalam keadaan yang normal. Kan? Subhanallah. Jadi makmum nak kena consider. Yang pertama, dia akan mengganggu jemaah yang sedang dilangsungkan. Maknanya apa ganggu? Takut nanti jadikan kebingungan di antara para makmum, para jemaah. Yang kedua, kalau si makmum mabuk ni, dia pergi baca kuat, orang kat sebelah kalau setengah baca Al-Fatihah, boleh sambung dia punya Allahu Akbar. Boleh terikut. Boleh terikut. Pasal apa? Pasal dia pergi baca kuat, dia akan terikut. Kan? Kita biasa pergi maulid. Biasa dengar pergi tempat mahal kiam. Kita tak tengok buku pun, kita akan automatik akan boleh terikut. Pasal kita dah dengar suara orang yang baca tu, dan orang yang baca tu pun baca dengan kuat, kita akan terikut dengan alunan tersebut. Maka begitu juga dengan kita semayang. Kalau kita baca Allahu Akbar, datang pula makmum yang double mabuk, dia baca kuat pula Al-Fatihah dia. Ya Allah. Baca kuat pula Al-Fatihah dia. Makmum kat sebelah tengah baca Inna atau Ina, boleh masuk surah Al-Fatihah pula. Pasal gara-gara member yang sontor royal ni pergi baca kuat. Jadi makmum bukan sekadar takbir atau ihram saja yang nak kena pelankan. Semua pergerakannya, semua bacaannya itu diperlahankan. Saya cakap ni pasal berlaku di masjid-masjid kita ni. Ni saya terusan ni kat Singapura ni. Subhanallah, bukan nak menghentam, tapi cuba untuk mengingatkan. Jadi kalau kita dengar, kita ambil manfaat, kita rasa benda ni baik untuk kita amalkan, kita rasa ini adalah demi untuk memperbaiki diri kita, alhamdulillah. Bukan untuk menghina, merendahkan, tidak. Subhanallah. Baik. Jika makmum menjaharkan suaranya, kalau kita tukar bahasa kita, jika mana makmum melawan tauqi, bagus. Suara makmum melawan tauqi. Jika mana suara makmum melawan tauqi. Jika makmum menjaharkan suaranya, atau imam merendahkan suaranya, imam pula jadi nak kena pakai telekung. Baca Al-Fatihah sembahyang maghrib pun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum, apa imam baca ni? Subhanallah. Tak tahu apa imam baca. Nak amin ke tak amin? Nak aminkan imam belum baca. Tak amin pula nanti terlepas pula baca fadilah amin. Gara-gara apa? Imam yang nak kena pakai telekung. Subhanallah. Maka kalau andai kata terbalik berlaku, imam yang pelan, makmum yang jahar, maka tidak batal solatnya, tetapi makruh. Tetapi hukumnya adalah makruh. Bila kata makruh, ala ustaz, makruh dibenciinya betul. Bila kata dibencii, semayang kita tu tak ada pahala. Itu yang kita nak kena ingat. Subhanallah. Jadi kita kena jaga perkara-perkara yang kita kalau buat, kita yang rugi. Rugilah. Rugi pahala kita dah semayang, dah angkat wudu, dah pakai yang bersih, dah ada minyak atas semua, dengan telekung baru. Subhanallah. Tiba-tiba kita buat faul. Yang lagi triple foul kalau yang jaharkan makmum itu adalah daripada kaum muslimah. Lagilah triple foul. Ajar ni baru dah nak praktis masuk taranum lah contoh. Dia pula praktis taranum salah tempat. Kat mana? Dalam semayang isyak, dalam semayang zuhur di masjid. Lagu Bayati masuk, lagu
Diwa apa, macam-macam lah semua masuk, lagu-lagu semua masuk. Pasal nak praktis dalam, nak masuk pertandingan. Tapi salah tempat. Nawahan lah, ras lah, semua masuk. Pasal nak praktis dalam sembahyang. Yang imam pula boleh tunggu pula si makmum tu boleh baca. Kan orang taranum kan dia ada pause dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Stop. Kan? Lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim. Stop. Lepas tu alhamdulillahirrabbilalamin. Stop. Imam pula boleh tunggu pula. Imam lagi triple kali triple. La ilaha illallah. Baik. Jadi apa yang nak katakan sini? Kalau anda kata terbalik, makmum pula yang baca kuat, imam pula yang baca pelan, maka sembahyangnya tetap sah. Cuma makruh. Cuma hukumnya adalah makruh. Jadi benda ni kita kena didik anak-anak kita juga. Kalau kita bawa anak-anak kita walaupun dia masih muda, umur 7 tahun, umur 8 tahun ataupun 6 tahun sekalipun, pesan kepada dia baca pelan. Baca pelan. Pasal kadang-kadang ada budak-budak dia datang masjid baca kuat. Betul, tak salah. Maknanya mungkin dia nak mendorong dia untuk baca untuk bacaan dalam solat. Betul, tapi yang kesiannya si imam. Pasal saya pernah kena ni. Ini pengalaman lah. Saya baca surah An-Nas. Saya baca surah Al-Fil kalau tak silap saya. Dia pun baca surah Al-Fil kat belakang. Tak tahu umur budak tu berapa lah. Jadi bila dia baca, saya yang jadi lagu-lagu. Pasal apa? Aku punya Al-Fil ni ada salah ayat ke baca. Sampai budak kat belakang kena sound. Dan sampai macam gitu sekali kena. Jadi kita pesan pada anak kita, anak cucu kita, adik-beradik kita yang pergi masjid, yang mungkin kurang ngerti. Pesan saja, bukan nak kena perintahkan pesan. Pergi masjid, jangan baca kuat, baca pelan. Kalau jadi bila baca pelan, imam tak terganggu. Subhanallah. Baik. Jadi itu tentang imam dan juga makmum. Hukumnya adalah sunat, tapi kalau tak buat kita rugi pahala dan hukumnya adalah makruh. Baik. Kemudian dia pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyambung tentang perkara yang bersangkutan, yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Apa kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala? Hendaklah dia mengambil berat untuk membetulkan lafaz takbiratul ihram. Apabila kata mengambil berat, maknanya hendaklah dia ni siapa? Semua orang yang melakukan solat. Jadi imam, dia makmum, dia solat sendiri, dia sembahyang qada, dia sembahyang sunat, tak soal. Budak, orang tua, dewasa, remaja, hendaklah mengambil berat untuk membetulkan lafaz takbiratul ihram. Bila kata mengambil berat ni maknanya apa? Bermakna dia just nak bila lafazkan itu, dia make sure yang lafaz takbiratul ihram itu ada benar. Allahu Akbar. Dah habis. Dia nak kena mengambil berat lah. Betul tak apa yang aku lafaz ni betul ke tidak? Kalau rasa rasa tak confident, tanya kepada orang yang mahir, tanya orang yang pakar tentang perkara berkenaan dengan lafaz ataupun orang-orang yang berkaitan, orang yang mengajar Al-Quran dan sebagainya. Baik, dia kata sini, ketahuilah bahawasanya hendaklah dia mengambil berat untuk membetulkan lafaz takbiratul ihram. Tidak boleh memanjangkan bukan pada tempatnya. Tidak boleh dia memanjangkan bukan pada tempatnya. Itu kita telah lalu tentang apa tempat yang tak boleh panjangkan dan tempat apa yang hanya tempat itu saja boleh dipanjangkan. Lepas tu kat bawah tu ada footnote. Dia kata sini apa? Mengucap takbiratul ihram ini harap dijaga diri tidak ditimpa was-was sehingga mengucapkannya berulang kali masih belum mantap. Ingatlah semua itu daripada was-was syaitan. Penterjemah. Apa yang pengarang apa terjemah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid mengatakan, bila kata mengucapkan takbiratul ihram ini, hendaklah kita menjaga diri. Jaga diri ni maknanya apa? Hendaklah kita make sure diri kita ini tidak ditimpa dengan was-was. Allahu Akbar. Alamak, tu hu ke hu? Ulang lagi. Allahu Akbar. Itu kaf tu tak kar sangat. Allahu Akbar.
Bar tu qalqalah, nak kena ulang lagi. Allahu Akbar. Allah tu tak sampai 2 harakat. Allahu Akbar. Makmum kat belakang, oh Pak Imam sembahyang raya nampak? La ilaha illallah. Kalau sembahyang kalau 4 kali, oh Pak Imam sembahyang jenazah. Pasal apa? Pak Imam kena timba was-was. Akbarlah, akbarlah, barlah, arke, rake, Allah ke, Allah ke. Pak Imam, Pak Imam. Ni kau turun sudah Pak Imam, kata aku pergi depan. Subhanallah, nak itu, nak ini namanya ditimpa dengan was-was syaitan. Ditimpa dengan was-was syaitan. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. InsyaAllah orang yang mengamalkan ini dijauhkan daripada penyakit was-was. Dan orang yang memang sedia amalkan Wirdul Latif. Wirdul Latif susunan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang ratib atau penyusun ratib itu, maka insya-Allah dia akan dijauhkan daripada penyakit was-was. Dah takbir pula, alamak niat tak masuk, ulang lagi. Alamak niat tadi separuh saja. Niat nak kena bahasa Melayu ke bahasa Arab ke bahasa Tamil. Lagi pula. Ni namanya kena was-was oleh syaitan. Subhanallah. Baik. Jadi nak kena mengambil berat. Jangan main Allahu Akbar. Ini qaf ke, kaf ke, bar ke, ta ke, ha ke, ha ke, lam 2 harakat ke, tak 2 harakat ke, tak tahu, tak ambil peduli. Kalau kita tak ambil peduli, sedangkan itu adalah rukun qauli, rukun percakapan. Kalau rukun yang pertama dalam sembahyang, rukun percakapan itu kita fail, the whole sembahyang kita fail. The whole sembahyang kita tak sah. Pasal apa? Gara-gara kita cuai. Gara-gara kita dah tahu. Ni kita dah belajar, kita dah tahu. Tapi masih buat de lah. Masih buat de. Maka kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Baik. Tidak boleh memanjangkan bukan pada tempatnya. Jika dia memanjangkan alif daripada perkataan Allah. Dia memanjangkan alif daripada perkataan Allah. Allah. Salah tempat. Itu salah tempat panjangkan. Dia Allah. Lam tu, sabdu tu yang dipanjangkan. Maksimum berapa? 14 harakat ataupun 7 alif. Dia panjangkan tempat alif pula. Allah. Itu salah. Jika dia memanjangkan alif daripada perkataan Allah. Baik. Atau dia isbakkan, melirikkan fathah, iaitu baris atas dari ba, dari ba, daripada perkataan akbar, sehingga berbunyi suaranya akbar. Jadi nak cakap sini, jika dia memanjangkan huruf alif daripada perkataan Allah, Allah, atau dia memanjangkan huruf ba daripada akbar, Allahu Akbar. Ini apa ni? Pak Imam 2 in 1. Menguap sambil takbir atau ihram. Bagus. Kalau dia memanjangkan alif itu dan juga ba itu, maka tidak sah solatnya. Kalau sengaja jatuh kufur, na'udzubillah. Kalau sengaja jatuh kufur, Allahu Akbar. Adakah Allah itu maha besar? Dan lain terjemahan dia. Allahu Akbar. Allah itu maha suci Allah. Akbar dah panjangkan ba, jadi maknanya bergendangan. Subhanallah. Jadi sebab tu Imam Nawawi mengatakan hendaklah dia mengambil berat untuk membetulkan lafaz takbir atau ihram dia. Tak boleh panjangkan benda yang tak boleh dipanjangkan. Huruf alif itu, huruf ba. Lam tu panjang maksimum 14 harakat ataupun 7 alif. Maka barulah boleh dipanjangkan. Lain daripada itu tak boleh dipanjangkan. Kenapa Imam Nawawi mengatakan mengambil berat? Kerana takbiratul ihram ini rukun pertama dalam solat. Kalau rukun yang dia starting point tu tak sah, maka yang setelahnya itu semua tak sah. Niat tak sah, Al-Fatihah tak sah, rukuk tak sah, sujud tak sah.
Kerana tiap-tiap daripada rukun ini, syarat yang pertamanya itu adalah hendaklah sah apa yang sebelumnya. Hendaklah telah sah apa yang sebelumnya. Jadi kalau rukuk itu, syarat rukuk itu apa? Yang hendaklah sah apa yang sebelumnya. Bermakna Al-Fatihah dah sah, berdirinya juga sah. Subhanallah. Jadi kalau ini salah, subhanallah, maka macam mana nak sembahyang kita nak betul? Kalau kita sendiri tak fokus, tak mempedulikan takbiratul ihram kita, maka betul lah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kata sesungguhnya sembahyang itu inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah kita daripada keburukan dan juga maksiat dan kemungkaran. Perkara-perkara yang dikeji dan juga kemungkaran. Kalau sembahyang kita makin kita sembahyang, makin bertambah berkelipat kali ganda kita punya ngumpat blok sebelah. Apik jual ikan kita ngumpat, Pak Haji jual kuih tart kita ngumpat. Ini Pak Haji ni buat ni bukan buat ni, dia rompak orang punya. Pula Pak Haji tak bersalah, jual ikhlas kena ngumpat. Blok sebelah buat maulid kita hentam, bising. Orang kat bawah blok buat kerja kahwin pun kita hentam. Subhanallah. Asyik hentam pasal tapi makin sembahyang sunat lah, sembahyang qabliyah ba'diyah, witir jaga, istikharah buat, taubat buat, tapi perangai tak taubat. Gara-gara apa? Ada faul yang dibuat dalam sembahyangnya itu. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, pada jemaah semua, taufik dan hidayah sehingga kita dapat menjaga solat kita, sehingga kita dapat melafazkan takbiratul ihram itu dengan sesuai yang dituntut oleh syarak. Semoga setiap daripada apa yang kita lakukan, daripada sembahyang kita itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada azabnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surah Wal Asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.